Assalamualaikum dan selamat datang ke channel MJ Hackers. Sama hampa Mamu. So seperti hampa nampak ni lah, Mamu ada dua device yang Mamu akan cuba buat sedikit comparison lah antara Poco F4 GT dan juga Red Magic 7, yang merupakan kedua-dua ni adalah peranti gaming yang menggunakan chipset 8 Gen 1 lah, Snapdragon. So kita akan ulas dan kupas apa kelebihan dan kekurangan setiap peranti inilah. So akan letak sini dulu. Dari segi kotak hampa boleh nampak lah, design dia ini lebih kepada kartun dan orang kata anime like. Ini lebih kepada eksklusif lagi lah, dengan color kuning dan carbon fiber design kat kotak dia lah. Daripada segi situ, daripada segi lain yang Mamu boleh ceritakan adalah dari segi peranti ini. Kalau hampa nampak size screen untuk kedua-dua ni sedikit sangat berbeza. Ini menggunakan saiz 6.67 inci dan ini 6.8. So hampa boleh nampak sedikit panjang lah. Okay, dua-dua menggunakan screen AMOLED 1 billion colors. F4 GT menggunakan 120Hz. Ini Red Magic 7 menggunakan 165Hz refresh rate lah. Dari segi PPI density, F4 GT mempunyai kelebihan sedikit saja, iaitu 395 compare dengan Red Magic 387. Dua-dua menggunakan Android 12. Beza dia, ini menggunakan Corning Gorilla Glass Victus, ini menggunakan Corning Gorilla Glass 5 lah. So chipset macam Mamu kata, dua-dua menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 dengan Adreno 730. Spek yang ditawarkan untuk Poco F4 GT hanya terdapat dua variant, iaitu 128GB ROM dan 8GB RAM, dan 256GB ROM, 12GB RAM lah. So untuk Red Magic 7, tak silap Mamu, dia ada konfigurasi berbeza lah, daripada 128GB ROM, 8GB RAM sehingga 512GB ROM dan 16GB RAM lah. So comparison yang Mamu buat hari ini merupakan dua-dua mempunyai 12GB ROM, tapi dari segi kapasiti je berbeza. Ini 128, ini 256. So orang kata dua-dua on the same playing field lah, pasal RAM ni kapasiti yang sama lah. Dua-dua menggunakan UFS 3.1 sebagai kelajuan memori yang adalah. Dari segi kamera pula, kedua-duanya menggunakan 64 megapiksel lah. So, segi belakang pun hampa nampak lah, ini lebih clean design, ini lebih pada gaming design lah, boleh nampak. Dan kamera macam Mamu kata tadi, dia menggunakan 64 untuk main kamera dia, f1.9. Red Magic 7 menggunakan 64 juga, tapi dengan aperture 1.8. Perbezaan yang agak sedikit, yang hampa takkan nampak sangat lah. So daripada segi ultrawide, dua-dua menggunakan 8 megapiksel, dan Red Magic mempunyai f2.0 compare dengan ni f2.2. Dari segi field of view pun dua-dua lebih kurang 120 darjah. Lens untuk makro pun sama juga, 2 megapiksel f2.4 lah. So tak ada apa beza sangat lah. So yang bezanya dari segi LED, ini menggunakan dual LED flash, ini menggunakan LED flash lah. Kelebihan Red Magic 7 dari segi video, dia boleh rakam sehingga 8K at 30 frame per second lah. 4K 30, 4K 60 pun dia support. Ini sehingga 4K 30, 4K 60 pun dia support, dan ada support untuk HDR video lah. Untuk selfie camera pula, okay, selfie camera untuk F4 GT dia menggunakan 20 megapiksel f2.4, dan ini pula 8 megapiksel f2.0. So dari segi bukaan, Red Magic lebih orang kata lebih sesuai lah kalau dalam keadaan sedikit gelap. Tetapi dari segi megapiksel, F4 GT menang lah dengan 20 megapiksel. Dari segi video pula, ini hanya boleh support sehingga 1080p 30 frame per second, berbanding dengan F4 GT sehingga 1080p 60 frame per second. So dua-dua ni menggunakan orang panggil speaker stereo lah. So hampa boleh tengok, ini ada dua sini, nampak tak? Okay, sini ada dua, sini ada dua. Untuk Red Magic 7, dia speaker dia dekat atas sini, dan speaker satu lagi di bawah sini lah. Itu dari segi spek yang kita nampak.
Ini tune daripada JBL, ni dengan DTS X Ultra lah. So dari segi audio tak ada perbezaan yang agak ketara, tapi dari segi gaming hampa dapat kepuasan gaming tu lebih puas lah. Wi-Fi dua-dua pun support sampai Wi-Fi 6 dual band, tak ada masalah. GPS pun diorang support juga, tak ada masalah. Perbezaan yang lagi ketara dari segi USB lah. Ini menggunakan USB 2.0 yang mamu tak tahu kenapa Xiaomi masih menggunakan USB Type-C 2.0 berbandingkan Red Magic 7 telah menggunakan USB 3.0. Okay, fingerprint pula, ini menggunakan power button sebagai fingerprint. Ini on screen, nampak lah. So ikut kesukaan nampak lah, tak ada masalah. Bateri pula, ini berkapasiti 4700, ini 4500. Perbezaan 200 mAh dari segi dua phone ni lah. Bagi kamu tak berapa perbezaan ni, tak nampak beza sangat lah. Lebih kepada perbezaan yang lebih ketara adalah dari segi charging speed dia lah. Ini 120 watt, ini 65 watt. Variant yang ini untuk global edition lah. Kalau China main edition, dia ada 120 watt lah. So boleh nampak lah. So bagi mamu, untuk phone zaman sekarang 65 watt adalah satu necessity untuk setiap phone mempunyai 65 watt charging. Bawah pada itu bagi mamu, untuk entry level ke mid range pun untuk entry level okey lagi lah, 33 watt ke 40 watt. Tapi untuk mid range ke atas sepatutnya ada 65 watt sekurang-kurangnya lah. Dari segi luaran, ini tak mempunyai built-in fan lah. Seperti ini, macam apa tahu dalam video yang dah cover, dia built-in fan lah. Ini menggunakan pop-up trigger, magnetic pop-up trigger. Ini menggunakan touch sensitive trigger lah. So kegunaan dia ikut hampa lah. Ini kalau hampa suka yang clicky, dan hampa boleh pilih F4GT lah, pop-up trigger dia. Memang selesa untuk main game. Ya, itu saja. Ini menggunakan touch sensitive. Perbezaan yang ketara bagi mamu adalah F4GT hampa boleh assign apa-apalah untuk pop-up trigger, manakala untuk Red Magic 7 hampa tak boleh assign untuk shortcut ke untuk benda-benda lain lah. So dari segi lain, screen hampa boleh nampak. Sekejap aku buka, aku tunjuk. Baik, aku buka pula. Ini pula. Okey, dari screen dari sini tak apa nampak. Sekejap terangkan sikit. So hampa boleh nampak selfie dia menggunakan punch hole, manakala Red Magic 7 dia terselindung di sini. So walaupun chin dengan forehead dia agak besar, tapi dari segi screen real estate hampa dapat semualah. Pasal dari segi gaming hampa dapat kelebihan untuk tertutup sikit lah. So tak mengganggu compare ini, walaupun sama juga, cuma dari segi front camera ni mungkin ada yang sedikit terganggu untuk bermain game lah. Mungkin ada sensitive feature yang akan tertutup pada sini lah. Dari segi lain, daripada screen brightness, Red Magic 7 mempunyai brightness sehingga 700 nits, manakala F4GT pula sehingga 800 nits. Mamu dah pakai bawah, orang kata apa nama panggil tu, cahaya terang lah, orang kata tak ada masalah sangat, masih boleh tengok, tak ada problem. Terang tengah hari, dari segi malam pun tak ada masalah. Walaupun skrin dia orang berbeza sedikit, tapi dua-dua punya kualiti yang amat bagus lah untuk sebagai pengguna biasa lah. Kalau mungkin untuk orang yang lebih detail, mau lebih power, mungkin tak sesuai untuk diorang lah. Tapi sebagai mamu ni, sebagai casual gamer, dua-dua phone ni dah lebih mencukupi untuk mamu pakai sebagai gaming seharian lah. So selepas ni mamu akan tunjuk sampel-sampel video dan gambar compare between dua-dua ni, apa perbezaan yang paling ketara lah. So far mamu dah buat ni, perbezaan dia hampir serupa lah, tak ada perbezaan sangat lah. Pasal orang kata sebagai sebuah gaming phone, kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan yang agak sedikit, yang orang kata hanya pembeli yang dapat menentukan bahawa
yang mana lebih sesuai untuk kegunaan diorang lah. So Mamu akan tunjuk sampel-sampel yang telah dihasilkan oleh dua-dua phone ni. Okey, ini adalah video side by side lah, comparison di antara Red Magic 7 dengan Poco F4 GT. So nanti hampa akan tengok lah. So far macam ni, Mamu tunjuk kepada matahari lah, hala kepada matahari. Okey, beza dia yang Mamu nampak satu sajalah, yang Red Magic 7 tak dapat merakam video pada lens wide angle lah. F4 GT dapat, hampa boleh rakam menggunakan wide angle lens dia lah. Dari segi brightness, Mamu nampak F4 GT sedikit lebih terang dan color lebih sikit vibrant lah compare dengan Red Magic 7 lah. So Mamu shoot 1080p 30 frame per second untuk mendapatkan, orang kata, comparison yang sekata lah untuk dua-dua buah phone gaming ni. Kita akan ubah ke kamera selfie pula. Okey, ini rakaman comparison selfie kamera untuk Red Magic 7 dan juga Poco F4 GT. Dari pengamatan Mamu, beza dia tak ada lah ketara. Ini dari segi, orang kata, normal usage lah, bukan untuk sebagai hardcore punya. Kalau hampa nak yang kualiti cantiknya, bukan dia lah. Ini untuk sekadar untuk hampa rakam-rakam short video selfie hampa. So untuk kedua phone ni bagi Mamu masih okey dari pandangan Mamu sebagai pengguna biasalah. Masih berbalik untuk diusahakan untuk dibeli. Paling ketara yang Mamu nampak, lens depan untuk Red Magic 7 lebih luas compare dengan Poco F4 GT. Poco F4 GT agak sempit lah. So untuk keselesaan, Mamu rasa Red Magic 7 lebih senang untuk dipegang. Dua-dua kamera berada lebih kurang sedepa tangan Mamu lah. So kalau hampa boleh tengok nanti, Poco F4 GT dah penuh frame, tapi untuk Red Magic 7 Mamu masih ada ruang di atas kepala Mamu lah. So nanti kita akan buat comparison lain pula lah. So tunggu dan lihat. So bagaimana hasil video dan gambar dihasilkan oleh dua peranti yang Mamu telah buat sedikit comparison. Dari segi harga, tak silap Mamu, Poco F4 GT untuk base variant dia, tak silap Mamu ni 2299, dan yang model yang Mamu pakai ni 2499. Kalau tak silap Mamu lah, Mamu akan letak link di bawah lah. Mamu kurang ingat pasal sekarang dia orang promo. Dan untuk Red Magic 7 variant 12GB RAM, 128GB ROM, sekitar 2324 juga, tak silap Mamu lah. Mamu akan dapatkan info lebih tepat dan Mamu akan share kat bawah lah. So dari segi pricing wise tu, tertakluk kepada hampa sebagai pengguna. Hampa nak laju ke charging, ataupun nak memang built-in fan lah. Kedua-duanya ada function yang agak menarik lah. Macam ini ada bypass charging, yang ini ada 120W, di mana Mamu tunjuk hampa boleh adjust dari segi bateri tu. Okey, hampa boleh adjust boost speed charging ataupun optimize. Sebab boleh adjust boost speed, boosting. Itu kelebihan dia lah, optimize charging, untuk reduce bateri je daripada rosak lah. Itu kelebihan dia. Pada Red Magic tak ada lah benda tu, cuma dia ada kelebihan bypass charging lah. Mana phone terbaik bagi Mamu? Bagi Mamu, dua-dua ada kelebihan dia.
Pasal selama mamu dah pakai phone ni lebih kurang hampir sebulan juga, mamu dapati dua-dua mempunyai orang kata kontrol dari segi orang kata haba yang dihasilkan pada phone tu agak di tahap yang memuaskan mamu lah. Mamu bukan jenis main game straight sampai 5-6 jam. Mamu biasa bersiaran mamu pun sejam 2, so, masih mampu menahan orang kata haba yang dihasilkan oleh SoC 8 Gen 1 ni lah. So bagi mamu, kalau hampa perlukan sebuah gaming phone, ini antara phone yang mamu boleh sarankan untuk hampa cuba dan test dulu sebelum membeli. So kalau hampa ada lebih-lebih soalan yang perlu mamu jelaskan, hampa just drop komen hampa. InsyaAllah mamu akan cuba ulaskan dengan lebih lanjut dan jawab soalan hampa tu lah. So kalau hampa ada boleh cek dekat kami punya Facebook page, YouTube, Instagram dan mana-mana link yang ada kami, InsyaAllah kami akan cuba jawabkan lah. Sehingga bertemu lagi InsyaAllah di ulasan akan datang. Stay safe. Assalamualaikum.